نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita rafa'kan kesyukuran karena kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu kuliah ilmu. Mudah-mudahan beruntunglah kita. Alangkah beruntungnya satu orang itu dan berbahagianya dia apabila dia mengambil jalan untuk pergi menuntut ilmu. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Dan disambung lagi daripada hadis itu, "Majtama'a min qaumin min baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah." Dan tidaklah satu kaum itu apabila dia berkumpul di rumah Allah dan membacakan Al-Quran kemudian mempelajarinya, di antara mereka sesungguhnya sakinah, ketenangan turun dan diliputi olehnya rahmat, dan berada bersama mereka malaikat. Tuan-tuan hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti ada kekangan yang berbeza-beza di antara kita. Pasti ada yang meninggalkan kerjanya, ada yang mengorbankan masa bersama untuk bercengkerama dengan keluarganya, ada yang meninggalkan sesuatu perkara yang amat disukai olehnya hanya semata-mata untuk mendapatkan ilmu. Benarlah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya barang siapa yang mengambil jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudah jalannya ke syurga. Dan hakikatnya di sinilah semuanya terjawab. Jika seseorang itu menuntut ilmu,
dan mengamalkan dalam kehidupannya dan menjadi panduannya, maka kesusahan dalam kehidupannya akan terbela, akan selesai di sini semua. Huru-hara kehidupannya akan menjadi sakinah, ketenangan, jika dia menuntut ilmu din, ilmu agama, dan diamalkannya dan mengikhlaskan diri kepadanya. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW, datang seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini amat letih dan lelah membiayai adikku yang sedang menuntut ilmu. Aku bekerja saban hari, tetapi adikku hanya menuntut ilmu dan aku membiayainya. Letih aku. Dan aku bekerja untuk membiayainya." Nabi SAW bersabda, "La'allaka turzaqu bih." Alangkah mudah-mudahan dan alangkah lancarnya rezekimu ataupun usaha pekerjaan. Lihat engkau bekerja, berusaha, tidak henti-henti untuk membiayai adikmu yang menuntut ilmu. Allah lancarkan usaha, mudahkan dan melicinkan usaha. Barangkali ada orang dia buat kerja tak menjadi. Mungkin sebab bila dia kerja, dia tak infakkan sesuatu yang melancarkan usaha. Tapi si kakak tadi, dia membiayai adik dia menuntut ilmu, dan dia bekerja, dan kerja itu berterusan untuknya. Sebab tu Nabi kata, "La'allaka turzaqu bih." Alangkah lancarnya usahamu ini. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kalaupun dalam hadis tadi dia tidak menuntut ilmu, membiayai orang yang menuntut ilmu pun mendapat rahmat, mendapat kemudahan begitu, apatah lagi orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut, insya-Allah. Dan saya percaya semua ada kekangan dan masalah, dan Allah Jalla wa'ala sahajalah yang akan memberikan ganjaran sesuai dengan kesusahan yang dihadapi olehnya. Kalau satu orang itu datang dalam keadaan yang lebih susah, lebih sukar daripada orang yang lain, maka dia akan mendapat ganjaran yang lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah silap dalam perhitungan. Jadi mudah-mudahan kita minta satu saja, agar kita istiqamah. Istiqamah dalam usaha kita ini. Saya dan juga tuan-tuan yang berkongsi satu dua perkara dan yang datang untuk mendengar ilmu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, insya-Allah. Baik, kita sambung hadis kita, tuan-tuan. Hadis yang ke-9 dalam bab ikhlas wa ihdar niyyah. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza iltaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Qultu, "Ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balul maqtul?" Qala, "Innahu kana harisan ala qatl sahibihi." Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 ini daripada Abu Bakrah Nufai' bin Al-Haris Al-Thaqafi. Radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqal musliman," apabila dua orang muslim berhadapan, bertemu, bersemuka, bisayfaihima, dengan menghunuskan pedang mereka berdua. Maksudnya apa? Maksudnya cuba berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, berperang, bergaduh, sehingga nak menumpahkan darah sebab menghunus pedang. Sama ada menang ataupun kalah, sama ada salah seorang hidup ataupun mati. Fal qatil wal maqtul fi an-nar,
yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Qultu, aku yaitu Nufai' bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Wahai Rasulullah, inilah balasan hukuman yang layak bagi seorang yang membunuh. Fama balul maqtul, tapi apa dosa pula orang yang dibunuh? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya innahu kana harisan ala qatl sahibihi, sesungguhnya dia juga berhasrat dan amat berniat berusaha untuk membunuh saudaranya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini tuan-tuan, satu hadis yang penting dalam bab niat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang membunuh masuk surga dan yang dibunuh juga masuk neraka, dan yang dibunuh juga masuk neraka. Ini satu hadis yang besar. Mengapa yang dibunuh masuk neraka? Kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu biasa, sebab dia buat dosa yang besar. Tapi yang dibunuh juga masuk neraka. Nabi kata sesungguhnya dia harisan ala qatl sahibi, dia amat bersungguh-sungguh berusaha untuk membunuh saudaranya juga. Cumanya dia tidak sempat membunuh, sempat kepada saudaranya seorang lagi. Kalau sempat ke dia akan bunuh juga. Tuan-tuan, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Bakrah Nufai' bin Al-Haris ketika mana pergolakan di antara sahabat berlaku pada perang Jamal, perang Siffin, yang mana pertelingkahan sahabat yang kita berdiam diri untuk terlibat dalam. Kita tahan lidah kita kerana itu adalah ijtihad mereka. Sahabat bertelingkah sesama mereka. Akan tetapi kata Muhammad ibn Sirin, ombak fitnah yang sekian banyak, tetapi hanya beberapa orang sahabat saja yang terlibat. Tak ramai, bukan majoriti, hanya beberapa orang saja yang terlibat. Tapi beberapa orang itu besar. Talha bin Ubaidillah, Zubair, Aisyah, Muawiyah, Ali, radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini semua besar-besar. Tapi Nabi juga pernah menyebut dalam satu hadis, akan datang satu zaman, satu masa yang mana fitnah itu amat, ombak fitnah datang begitu hebat. Akan tetapi Muhammad bin Maslamah terselamat daripadanya. Dan Muhammad bin Maslamah ketika peperangan ini berlaku, dia tidak menyertai mana-mana pihak, tetapi dia duduk di rumah. Sebab itu para ulama berbincang siapakah yang benar dalam kes ini. Mereka mengatakan Muhammad bin Maslamah yang benar, kerana dia tidak menyertai mana-mana pihak. Akan tetapi mereka bertelingkah dan berperang sesama mereka ada sebab. Dan hadis ini diucapkan oleh Abu Bakrah, dan dia menyatakan bahawasanya hadis ini Nabi SAW sebut, dan dia tidak mahu menyertai peperangan tersebut. Dia kata apa? Fal qatil wal maqtul finnar, sebab yang mati, dibunuh, dan juga yang membunuh, dua-dua masuk neraka. Jadi aku tak mahu sertai mana-mana pihak. Tetapi para ulama mengatakan yang disebutkan oleh Nufai' Abi Bakrah ini tak benar, tak betul. Sebab sahabat yang berbunuhan satu sama lain ini, mereka ini tersilap juga. Yang dimaksudkan dengan berbunuhan antara satu sama lain ini, dua-dua masuk neraka ini tuan-tuan, adalah berbunuhan sesama Muslim tanpa sebab musabab yang betul, tanpa sebab musabab yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya, berbunuhan hanya kerana berselisih faham, merebut harta warisan keluarga, contoh, yang tak perlu pun sampai berbunuhan. Ataupun berbunuhan kerana sebab-sebab yang remeh-temeh.
Yang hari ini kita tengok dalam surat khabar pun banyak terjadi. Hanya sebab Allah Ta'ala alam itu. Tapi yang terjadi kan di Terengganu beberapa bulan yang lepas, ditikam seorang lelaki di hadapan mahkamah pejabat agama hanya kerana dia sangka kawan itu kahwin dua dan nak berkahwin dengan dia punya adik ke apa. Ini satu perkara yang tak perlu sampai berbunuhan, tetap putus tangan dan sebagainya kerana merebut harta pusaka dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan. Akan tetapi tuan-tuan hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau dia berbunuhan di atas perkara yang perlu, itu dibenarkan dalam agama. Dan darah orang Islam ini hanya halal dalam beberapa perkara sahaja. Seperti mana hadis yang muttafaqun alaih, yang kuat dalam bab ini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum ka hurmatin yaumikum hadha fi syahrikum hadha. Dan dima'akum, darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu haram ditumpahkan, haram untuk dirosakkan. Ni orang muslimnya. Tetapi apabila melibatkan beberapa perkara, dibenarkan dalam orang Islam. Ini saya cerita dari segi hadis. Antaranya yang Nabi sebut 3 perkara yang dibenarkan. Jadi banyak hadis dah. Dia pecah-pecah hadis. Hadis apa? Hadis berkenaan dengan as-sayyibuz zani, penzina yang berzina. Penzina tersebut dia telah bernikah, berkahwin, maka direjam. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka hukumannya juga adalah membunuh, qisas. Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, setelah diistitab, setelah disuruh untuk bertaubat dan sebagainya. Ini antara 3 yang dibenarkan. Antara lainnya juga ialah orang yang meliwat, dibenarkan, pelaku dan yang dilakukan. Jadi yang selain daripada itu ada banyak lagi, tidak dibenarkan untuk menumpahkan orang Islam, darah orang Islam. Hatta kalau seorang itu melakukan dosa, tak boleh dibunuh. Kita hanya menasihati dan menegurnya untuk dia berbalik kepada jalan yang benar. Selain daripada itu tak boleh bunuh. Sebab itu Nabi SAW memberi amaran yang keras kepada satu golongan yang bernama Khawarij. Sebab dia membunuh orang yang melakukan dosa. Dia kata orang yang melakukan dosa kafir. Sedangkan orang yang melakukan dosa selagi mana dia tidak menghalalkan dosa tersebut yang dilakukannya, dia tidak kafir. Sebab itu Nabi kata, kalau jumpa golongan ini, faqtuluh, bunuh mereka, halal darah mereka untuk dibunuh. Cumanya Allah Ta'ala a'lam, kita tidak mau tuduh sesiapa. Akan tetapi golongan tersebut tidak ada, akan tetapi bimbang pemikirannya terkena kepada orang-orang. Jadi kita kena hati-hati. Akan tetapi darah orang Islam juga boleh untuk kita tumpahkan, yang mana ulama telah mengelaskannya dalam bab siyal, bab siyal, iaitu bab mempertahankan diri. Kalau satu orang Islam itu dia datang untuk membunuh kita, dia memang datang untuk membunuh kita dengan parangnya ataupun dengan pistol ataupun sebagainya yang boleh membunuh, dan kalau kita tak lawan, kita akan terbunuh. Pada perkara ini ulama membenarkan untuk kita mempertahankan diri sehingga boleh membunuh dia sebab mempertahankan diri kita. Akan tetapi boleh juga seorang Islam itu dia mengambil jalan untuk tidak mempertahankan diri.
biarkan sahaja kawan itu datang dan bunuh dia. Seperti mana yang dilakukan oleh anak Adam yang diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Watlu naba abna Adam, yang mana diceritakan dalam Al-Quran. Anak Adam ni satu orang lagi tu datang untuk membunuh, akan tetapi seorang lagi tu dia kata dia tak nak. Dia turunkan tangan dia dan dia tak akan membunuh, dia tidak akan membalas. Dibenarkan. Dan satu lagi peristiwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ketika pemberontak datang di rumahnya untuk membunuhnya, untuk membuat pemberontakan semasa khalifah, semasa dia memerintah, ditanya oleh sahabat lain, maukah kami mempertahankan engkau wahai Uthman? Uthman kata tak payah, balik ke rumah kalian, aku akan uruskan. Dan bila pemberontak masuk ke dalam rumahnya dan cuba membunuh dia tidak lawan. Malah dia boleh suruh tentera-tentera Islam semua mempertahankan dia dan membunuh pemberontak tersebut, tapi dia tak buat demikian. Sebab apa? Dia ambil jalan yang disebutkan tadi oleh Al-Quran. Akan tetapi para ulama menyatakan kalau orang itu dia mempunyai ahli keluarga, harta benda yang perlu dia lindungi, dia tak boleh, dia kena pertahankan supaya dia tidak dibunuh. Ini juga dibenarkan. Jangan pula kita katakan disebabkan hadis tadi yang dibunuh dan yang membunuh itu masuk neraka disebabkan perkara yang tak boleh, jadi aku tak payah aku tindak. Tak, kita kena bertindak dalam bab itu. Dan Uthman dibunuh. Dan Uthman ini tuan-tuan, semasa dia dibunuh, Uthman menyebut satu perkara, jika kalian membunuh aku, pertumpahan darah ini tidak akan berhenti sehingga hari kiamat. Dan memang betul itu. Dengan terjadinya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dunia Islam tidak pernah sunyi daripada pertumpahan darah selepas daripada itu. Mereka bunuh Uthman, mereka cederakan isterinya, dan pemberontakan ini berterusan. Dan mereka ini adalah pada mulanya tidak ada nama pemberontaknya yang memberontak pada Uthman, tapi dia diketuai oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi daripada Yaman yang mengaku Islam. Dia yang mengetuai pemberontakan ini. Dan hari ini mereka ini menjadi pecahan yang banyak, dan yang paling masyhur sekali hari ini mereka dikenali sebagai Syiah hari. Inilah punca utama terjadinya pemberontakan tersebut. Dan memang ternyata selepas itu Ali naik dalam keadaan huru-hara, bagai-bagai dia mula. Dan saya katakan tadi, terjadinya peristiwa peperangan antara sahabat ini sebenarnya adalah hasil daripada lagaan pok-pok pemberontak ketika itu. Mereka menyerang kem Aisyah bila Uthman dibunuh, tuan-tuan. Aisyah ketika itu tidak ada di Madinah. Aisyah berada di Mekah menunaikan haji bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabat besar yang lain. Jadi dapat tahu kabar daripada Madinah bahawasanya Uthman dibunuh. Kemudian dapat pula berita Ali naik jadi khalifah. Zaman dulu tu bukan zaman sekarang. Kerangka waktu tu kita kena faham. Zaman sekarang yang mana kita nak hubungi ataupun nak dapatkan sesiapa pun mudah sekali, itu pun ada masuk juga pembohongan, penipuan. Bayangkan zaman dulu yang nak dapat kontak satu orang, nak hubungi satu orang pun susah, lagi mudah. Ni penipuan-penipuan yang meresap ke dalam fitnah ni masuk. Dan dia dapat khabar Ali naik untuk menjadi pemerintah dan tak mau cari pembunuh Uthman. Jadi Aisyah tak puas hati. Pembunuh Uthman mesti dicari. Lalu mereka bergerak daripada Mekah menuju ke Madinah dalam keadaan yang tak puas hati. Muawiyah yang berada di Syam, gubernur yang dilantik oleh Uthman,
juga tak puas hati. Mengapa tak dicari pembunuh Uthman terlebih dahulu? Kenapa nak naik jadi khalifah dulu? Padahal Ali naik menjadi khalifah, kalau tak ada khalifah lagi kacau gilau jadinya. Dia terpaksa naik dalam keadaan huru-hara, dan dia akan mencari pembunuh Uthman. Tapi ombak fitnah begitu kuat, penyusupan musuh-musuh begitu banyak, dia tulis surat yang palsu, berita yang palsu, melagakan di antara dua-dua kamp ini. Dan akhirnya peperangan berlaku antara sahabat. Dia serang Aisyah, maka kata mereka kamp Ali. Serang kamp Ali, dikatakan kamp Aisyah. Jadi berperang. Zubair gugur dalam peperangan, mati sahabat, berbunuhan satu sama lain, dan mereka berjaya dalam pertawanan. Dan akhirnya mereka insaf, sampai Ali kata apa, kalaulah aku ini tidak lahir 20 tahun yang sebelum ini. Maksudnya apa? Perkara ini, ombak fitnah itu terjadi sampai tak dapat nak dibendung. Mereka tersilap dalam ijtihad mereka. Adapun kita tidak bicarakan panjang tentang kesilapan atau pertelingkahan mereka, tuan. Seperti mana yang disebutkan dalam buku-buku teks tahun 1996 yang dulu apa semua tu, apa nama itu tak benar daripada apa nama catatan sejarah yang sebenar. Dalam Hiqbah min at-Tarikh karangan Dr. Nasruddin Khamis menyatakan, dibuat kajian analisa semula, tak terjadi seperti yang diceritakan. Masing-masing bai'ah dan masing-masing nak jatuhkan dan tipu menipu antara sahabat tak terjadi semua. Jadi tuan-tuan, itu kita kena faham. Sebab apa? Perkara-perkara ini akan dimainkan oleh pihak musuh, terutamanya Syiah. Mereka akan kata, lihat, sahabat ini memusuhi sahabat ni, Ali yang benar. Dan sebab tu ramai orang yang mengikut, sebab dia tak tahu kerangka sebenar cerita tersebut. Baik. Daripada hadis ini juga kita boleh dapat satu perkara, iaitu siapa saja yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat, iaitu dengan meniatkannya sepenuh hati dan dia fokus melakukannya dan mendekati sebab-sebabnya, maka dia berhak mendapat siksaan dan dihukum. Dan dihukum seperti membuat dosa tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia niat putus. Sebab tu saya katakan, jangan ingat satu orang yang tak buat dosa lagi, dia tidak akan dihukum seperti mana orang yang dah buat dosa. Tapi kalau dia ada niat yang putus, dia fokus untuk melakukannya, dia konsentrasikan diri dia betul-betul untuk buat benda tu, cumanya terhalang atas sebab yang sesuatu, dia dikira sebagai buat dosa juga. Berdasarkan hadis ini. Contoh, satu orang dia nak mencuri. Dia nak mencuri, tuan-tuan. Dia naik motor dia pergi ke satu tempat untuk mencuri. Di rumah orang contohnya. Belum lagi sempat dia sampai ke rumah tersebut, polis datang. Buat rondaan atau bagaimana. Dia kata, Allah, polis pula. Tak jadi, dia lari. Dia dapat, dia tetap. Sebab apa? Sebab dia betul-betul putus dalam buat. Sebab ada dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW kata, man hamma bisayyi'ah, barang siapa yang bercadang untuk membuat satu keburukan. Bercadang ni dia tak putus macam dengan niat. Bercadang ni dia baru duk angan-angan, dia tak putus lagi. Kalau dia nak mencuri, dia pergi ke rumah yang dia nak mencuri tu, sampai kat pintu pagar tu, dia kata, ish, aku tak jadi, tak baik, patah balik. Orang macam ni tak dihukum sebagai mendapat dosa mencuri. Sebab apa? Dia tak putus. Dia baru bercadang, sampai tu dia ubah fikiran. Bukan sebab sesuatu yang menyebabkan dia boleh tak buat benda tu, tapi sebabkan diri dia sendiri. Dia tak betul-betul. Sehingga dia kata, aku tak jadilah, aku tak boleh. Dia malahan mendapat satu kebaikan yang sempurna. Sama juga dengan satu orang yang betul-betul putus untuk melakukan kebaikan,
tapi tak berjaya melakukan kebaikan tersebut, dia mendapat satu kebaikan sempurna, malah dia dapat seperti pahala kalau dia melakukan. Itu juga kita dah bincangkan dalam hadis yang lepas, yang mana Nabi SAW sebut, tidaklah kamu yang melintasi lembah ini di Madinah sana, mereka berkongsi pahala dengan kamu, walaupun mereka tidak pergi. Kerana apa? Kerana mereka itu tertahan oleh keuzuran yang dihadapi oleh mereka. Jadi tuan-tuan, niat yang putus itu penting. Sebab itu kita kena senantiasa berniat dengan perkara-perkara yang kebaikan, untuk nak mencari kebaikan, untuk lunakkan hati, mencari hati yang hanif, mencari hati yang condong ke arah kebaikan melalui dengan majlis ilmu, kajian-kajian ilmu, majlis ilmu, tuan-tuan. Dan kita kena tahankan mata kita, dan kalau mata kita terlihat sesuatu, kita kena cepat-cepat muhasabah dan balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan maksiat ini semuanya berasal daripada mata. Bila mata melihat sesuatu, dia akan cuba mendapatkannya. Dia akan cuba mendapatkannya. Ya, bila kita lihat sesuatu, kita tengok, kita akan fikir, kita cuba dapatkannya, ataupun kita cuba berkhayal tentangnya, dan bimbang-bimbang kita niat putus untuk melakukan satu kejahatan, tapi tak berjaya dapat, kita akan dapat dosa yang mana dikatakan kalau kita buat. Contoh, satu orang dia kata, seronok pergi sana, enjoy apa di sana kan. Aku kalau ada duit aku pergi. Dia niat macam tu. Hujung aku tak ada duit, kalau ada aku pergi. Subhanallah. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata, mata ini punca kepada kita melakukan maksiat. Sebab itu kita hadirkan diri kita dalam majlis ta'lim, majlis ilmu agama, untuk kita lunakkan hati kita condong kepada agama. Dan tuan-tuan, hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang jujur dan ikhlas dan cenderung kepada agama, dan dilunakkan akhlak kita selepas kita belajar agama. Sebab hari ini juga ada satu perkara yang amat membimbangkan. Ramai orang yang nak beragama, akan tetapi akhlaknya tidak beragama. Dia datang majlis ta'lim, dia datang majlis din, dia dalami ilmu agama, tapi akhlaknya tidak akhlak agama. Ini satu peringatan buat diri saya dan buat diri tuan-tuan. Ada orang dia datang majlis ta'lim lama, dia melazimi, akan tetapi akhlaknya tidak. Sebab apa? Hidayah, hati yang hanif tidak dapat pada dia. Ini satu kegusaran dalam umat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakkan berdoa, banyakkan minta kepada Allah dengan doa-doa yang Nabi SAW sebutkan. Sebab apa? Kata Ibn Qayyim lagi, doa yang begitu kuat adalah doa yang mana persis anak panah ketika kita nak memanah, kata Ibn Qayyim. Yang mana bila kita nak memanah sesuatu, kita memerlukan sasaran. Dan bila kita nak memanah, kita perlukan satu anak panah yang begitu kuat, lurus dan kukuh. Dan bila kita nak memanah, kita memerlukan kekuatan dan dorongan untuk kita melakukannya. Sasaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak boleh kita minta selain daripada Allah Jalla wa ala. Minta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, tanpa perantaraan sesuatu. Tawassul hanya dibenarkan dalam 3 perkara: asma, nama-nama Allah, amalan saleh, dan juga doa orang-orang yang saleh yang masih hidup. Selain daripada itu, para ulama mengatakannya ianya tidak terkait dengan tawassul. Hati-hati tuan-tuan. Kita sekarang berada dalam ghurbatil Islam. Ghurbatil Islam ni bermaksud
keterasingan Islam. Kadang-kadang yang benar itu menjadi asing, yang tak benar itu menjadi biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika mana datang satu orang daripada perjalanan yang jauh kepadanya, negerinya, dia kata, bila engkau bertemu dengan ahli sunnah wal jamaah, kirimkan salamku kepadanya. Sebab amat susah untuk mencari orang yang benar dalam ibadahnya, benar dalam amalannya, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, yang hidup di kurun kedua zaman kegemilangan Islam, keemasan Islam juga. Kita hari ini kurun ke bawah 15. Lagi lah wadatul Islam, keterasingan Islam itu lagi banyak, bunda. Jadi kita berdoa, bunda. Dan yang kedua, anak panah yang kukuh, kata Ibn Qayyim. Anak panah yang kukuh itu memastikan kena sasaran yang tepat. Doa yang kukuh adalah doa daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini doa yang kukuh. Doa yang lain mungkin, tetapi dia tidak kukuh, dia tidak kuat, sebab dia hanya karangan daripada manusia biasa. Tetapi daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, ini pasti. Cumanya kita perlukan kejujuran jiwa, kejujuran hati, ikhlas, minta kepada Allah mudah-mudahan. Sebab itu saya katakan, cari doa-doa daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran. Doa-doa ni pun kita letih nak hafal macam mana. Dapatkan kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, dalam itu terkarang banyak dimuatkan doa-doa daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Dan doa-doa daripada Nabi, bila kita baca, tuan-tuan, kita lebih dekat dan lebih mendalam maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. Dan aku ini hamba-Mu, dan aku akan sedaya upaya memenuhi janjiku terhadap-Mu semampuku, ya Allah. Lunak tuan-tuan kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu bidzambi faghfir. Ya Allah, aku mengakui dosaku terhadap-Mu, ya Allah. Ini doa-doa daripada Nabi SAW. Kalau kita baca doa daripada yang lain, kita rasa macam kurang sikit dia punya maksud, dia punya, kita dapatkan, insya-Allah. Kemudian daripada hadis ini, istifadah yang lain ialah, kata pengarang ini, Syekh Salim bin Al-Hilali, peringatan juga agar tidak terjadinya satu perang saudara antara sesama umat Islam. Sebab hal itu dapat melemahkan diri dan menggagalkan dakwah mereka, serta membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah perang saudara antara sesama umat Islam yang terlarang. Adapun perang yang didasarkan pada kepentingan agama yang bukan yang melibatkan kepentingan duniawi semata, itu dibenarkan. Kalau perang itu hanya sebab kepentingan duniawi, hanya sebab kebodohan, kezaliman, hawa nafsu, ini tak dibenarkan. Akan tetapi kalau disebabkan agama, disebabkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Azza wa Jalla, ini tidak termasuk perang yang dilarang oleh hadis tersebut. Sebab seandainya setiap perbezaan yang terjadi di kalangan umat Islam, harus kita menyikapinya dengan menahan diri kita, sehingga tidak ada jalan lain, barulah kita pergi kepada jalan menumpahkan darah tersebut. Itu pun kena cari jalan diplomasi dulu. Bimbang, tuan-tuan, kerana pertumpahan darah ni ataupun peperangan saudara ini, kalau dia terjadi, tuan-tuan, dia nak berhenti susah. Sekarang kita lihat yang terjadi di Syria sekarang, itu perang saudara yang terjadi di kalangan mereka. Dan api peperangan saudara ini nak padam lambat.
Bila-bila masa saja dia boleh terjadi kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak berhati-hati. Masa saya duduk di Syria, sama macam sini, tak ada apa. Semua hidup dalam keadaan yang aman damai, tak ada masalah apa. Tapi bila permusuhan itu terjadi, masuk pula canang daripada strategi daripada orang kafir berjaya memusnahkan orang Islam sesama sendiri, tuan. Kadang-kadang kita terlebih nak berlawan antara sama kita berbanding kita nak berlawan dengan orang kafir yang lebih utama, iaitu yang limbah. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu juga mana satu antara kita yang betul, yang mana satu antara kita yang tak betul. Ya. Baik. Adapun kata Syekh yang lagi, masuk neraka tidak serta-merta berarti abadi di dalamnya. Hadis ini tidak dapat dijadikan hujah bagi kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat. Tidak pula bagi kaum Mu'tazilah yang menempatkan para pelaku dosa di antara dua derajat. Khawarij dia kata orang yang melakukan dosa masuk dalam neraka selamanya. Mu'tazilah pula kata satu orang ini dia boleh saja duduk di antara keduanya. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Dua-dua ini tidak benar. Dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan hamba-Nya. Dan Allah itu sebenarnya bersifat rahmat, tuan-tuan. Kalau kita buat dosa sebesar bumi sekalipun, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis kursi, ya ibn Adam, Nabi Allah kata, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani, jikalau engkau datang kepadaku bi qurabil ardi qataya, dengan sebesar bumi kesalahanmu, Allah kata apa? Dan aku akan mengampuninya sebesar, dan aku akan berikan keampunan sebesar bumi juga. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala amat kasih sayang kepada kita. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya Allah boleh mengampunkan hamba-Nya dengan syarat tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan dia bertaubat. Dan yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim pun kerana dosa yang diperbuatnya selama mana dia tidak menghalalkannya. Selagi mana dia buat dosa tapi dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Maksudnya apa? Pasal faham tak semayang, aku tak larat malas apa semua, tidak kafir. Ini jumhur ulama mengatakan. Tetapi kalau dia buat dosa, contohnya tak solat, tapi dia kata solat ni tak penting, tak perlu, ini kafir. Pun demikian ada golongan ataupun mazhab yang mana menyatakan orang yang tak solat, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan siapa yang tak solat secara meninggalkan solat secara sengaja, dia kafir. Wallahu ta'ala. Tapi yang jumhur mengatakan tidak kafir selagi mana dia tidak menghalalkannya. Wallahu ta'ala alam. Saya tak boleh nak lama sikit hari ni sebab saya tak berapa nak stabil, kita tak berapa nak sihat sikit sebenarnya hari ni. Gagahkan diri juga datang sebab mengenangkan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam jika kita ikhlas. Jadi kalau sebelum saya berhenti, kalau ada soalan tuan-tuan, mukakan insya-Allah.